ada seorang budak duduk dekat ujung tu. Duduk apa tak tahu. Bertukar menjadi orang yang tak betul. Dia macam gitu. So bila membuka je pintu bilik, nampak putih tu tengah-tengah. Assalamualaikum. Oh gitu. Gitu. Okey, so sekarang ni Nazrul dalam segmen podcast seram, kisah seram AI Team. So macam apa duduk minta dekat Nazrul buat AI Team perempuan pula. Kali ni adalah first kita buat dengan Arisa. So kita nak dengar serba sedikit cerita seram yang dia pernah lalui. Adakah seram? By the way, sekarang ni Nazrul buat dekat office je. Manangkan perempuan, kita buat dekat office lah. So, Rumah mati aku dah duduk seorang. Duduk seorang? Dia pun penakut. Dalam konten dia lari-lari kan. Pak sekawan tu. Mana ada. Okey, so jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah. Kisah dia kisah berhantu di asrama. Asrama? Aku kat asrama dulu. Sekolah? Sekolah menengah. Okey, dulu aku tingkatan 5 aku adalah ketua asrama. Ketua asrama pada tingkatan 5. And kat asrama dulu aku duduk dengan kawan-kawan aku yang namanya Mira, Mimi, Ainun, and ada junior-junior aku kat bawah. And kawan aku ni dia silat, dia pandai silat. Tahu kan orang pandai silat ni dia ada rasa sesuatu yang dia boleh rasa. Okey, pada malam tu asrama ada buat hiasan bilik terbaik. Apa yang hias bilik terbaik dia akan dapat nombor dan dapat duit. Okey, pada malam tu tiba kawan aku yang bersilat ni bertukar menjadi orang yang tak betul. Dia macam gitu. Tengah menghias tu. Time tu aku seorang dalam bilik. Dalam bilik mung lah. Dom kita orang tu ada dalam 8 orang je. Dom sebelah baru ramai orang. So dom sebelah tu dom junior. Dia lepas dia dah hias semua, depa tu pergi bilik sebelah sebab bilik sebelah dengan bilik aku dia connect melalui tandas. Okay, yes. Lepas tu dia masuk dia macam gitu kan. Lepas tu kenapa Mama Mira? Tahu tak dia tukar jadi apa? Tukar jadi seorang nenek. Bongkok Dia gitu, dia cakap macam ni. Kenapa buat buayan? Macam tu. Kenapa buat buayan? Buayan? Lepas tu aku macam, ni tak ada semua kau meramang siang. Aku memang kau ni. Aku cakap, kenapa buat buayan? Tak ada buat buayan pun. Ada kat atas dia tu. Kat atas? Sebab masa tu kita orang kan tengah hias bilik. Lepas tu kita orang keliling kawan aku yang nak jadi nenek tu. Kita macam, atas? Apa yang atas? Lepas tu kita orang macam, kalau macam tu adalah bilik-bilik budak tengah buat hiasan bilik. Masa tu maksudnya satu dom semua. Bukan, satu bangunan asrama tu memang hias kita bilik. adakan hias bilik. Aku yang buat benda tu. Aku cakap sebab asrama kita ni dah lama tak buat aktiviti. So apa kata kita buat aktiviti hias bilik. So masa yang kawan aku kena rasuk tu, malam tu dalam pukul 12, pintu aku buka luas-luas sebab aku tak nak macam takut ada yang macam lari ke apa kan. And kawasan asrama aku dulu budak lelaki selalu lepak bangunan paling atas. Tingkat paling atas. Paling atas tu dia direct ni masuk dalam bilik aku tau. So apa yang kita orang buat tu lelaki akan nampak. So masa tu kita orang pakai tudung lah sebab tak kawan aku tiba-tiba jadi macam tu kan. Lepas tu masa yang dia kata tas macam tu kan. Lepas tu geng lelaki yang duduk beranda tingkat 3 yang nampak kat bilik aku tu, dia cakap padahal dia tak dengar pun aku tengah cakap dalam bilik ni. Maksudnya jauh juga. Tapi dia jauh. Building ke building. Arisa atas. Kenapa? Maksudnya atas bangunan mu lah kan? Atas tingkat aku lah. Lepas tu kita orang pun long naik atas kan. Pak, ada seorang budak tak pakai tudung, rambut kat ni, duduk atas beranda. Budak tu adakah kawan-kawanmu ataupun tak tahu siapa? Junior lah. Kan dia ada yang tinggi tu. Dia duduk atas tu sambil dia goyang kaki gini. Allah Akbar. Aku tahu apa ni. Lah aku baru first time jadi ketua asrama. Lepas tu aku cakap, tadi Pak Mani dia cakap buayan lah. Lepas tu kita masuk bilik yang atas bilik kita orang tu. Dia buat macam hiasan yang kau tahu tak, macam hiasan kertas. Kalau kita gunting kertas tu gini, lepas tu kita nak cantumkan dia gini, lepas tu yang last pun gini. Dia akan jadi gelong tu. Dia apa buat macam kat tengah-tengah dom tu ada beam. Beam tu macam timbul sikit ke dalam. So dia buat macam gini, buat macam gelong gitu kan. Tapi double tape tu putus. Double tape tu tak terputus. Dia jadi buayan besar gila. So tu yang buayan dia maksudkan. Okay, faham. Aku masuk je bilik dia tu. Kalau ikutkan dia jadi melengkung. Kalau ikutkan dia macam gitu. Tapi aku masuk je bilik dia, besar gila buayan tu. Buayan kertas tu. Lepas tu aku macam bapak merem rumah aku. Lepas tu aku macam, ni lah yang dia cakap tadi buayan tu. Lepas tu aku terus koyak. Aku kompor aku buat tu sampah. Aku takut lah. Berani memang untuk koyak. Takut efek apa ke? Kertas je pun. Tapi dia cakap buayan tu dia suruh buang buayan tu. Lepas aku koyak. Aku cakap, siapa buat macam ni? Lepas tu dia cakap, tadi kami buat dah. Lepas tu dia putus. Dia terlekat
tingkat dia tu jatuh lah sebab dah tak kuat. Lepas tu aku pun pergi balik dekat budak tu. Dia macam nak terjun. Dia macam nak terjun gitu kan. Lepas tu geng lelaki yang seberang building tu cakap, tarik dia. Aku tarik rambut dia. Aku tarik gini tau. Lepas tu dia macam, dia kuat dia tu. Dia tahu kan kalau orang macam kena rasuk kan, dia kuat dia lain dah. Dia macam banyak dalam badan dia tu. Tarik rambut dia. Tak pergi langsung. Tak pergi pun. Kepala je. Kau tak pergi kau? Tak. Kata aku cubit ada. Aku takut masa dia menipu ke. Dia ni ke. Aku cubit ada. Tak jadi apa-apa kok. Kita orang panggil guard. Kita orang tarik dia turun. Dia macam gelepar. Macam ronta-ronta tu. Gelupur pula tu. Dengan suara dia tu. Gitu. Macam lepas macam tu macam mana. Aku ada, kalau masa seorang ketua asrama, dia akan bagi bilik macam khas untuk ketua asrama tu. Sakit kan? Bilik sakit jugalah, tapi bilik tu khas untuk ketua asrama. Okay. So bilik tu paling bawah. So kita orang buka bilik tu, kita duduk dalam tu. Tunggu parents dia datang. Bilik tu aku tak pernah pergi sebab aku tahu dekat situ keras. Sebab setiap kali aku pergi situ, bila masuk je bilik tu, dia macam rasa tak tenang. Faham tak? Rasa macam ada something yang dalam bilik tu pressure mu. Tak tahulah mu boleh rasa dalam benda tu. Okay. Macam rasa macam lemas. Bila aku masuk bilik tu, aku rasa remang-remang gila berumah aku. Tapi aku suruh juga budak tu masuk dalam tu. Dah tahu bilik tu macam tu, kenapa mu bawa pergi? Itu je ada. Dan tunggu mak bapak dia datang. Okey, tu yang jadi nenek tu macam mana? Kawan aku tu dah lah macam kawan aku tu bersilat. Seorang lagi pun boleh nampak hijab dia terbuka. Seorang lagi tu silat je kot. Lepas tu dia duduk main dua ni. Duduk main macam balah. Pelok. Hak ni tarik nak suruh masuk dia, hak ni tak say. Tu gitulah. Aku tak ingat ada settle kan. Tapi dua tu okey lah. Dua tu just bagi satu, orang cakap, isyarat yang mana dekat atas tu terjadi sesuatu. Lepas tu budak ni dia pelik dah sebenarnya. Dia macam masa dia mula-mula masuk dulu, dia duduk kat tangga sorang-sorang. Aku tegur dia, buat apa kat sini? Lepas tu dia cakap, ni dengan kawan kepala apa? Dia tak ada kawan pun sebelah dia. Tadi mu nak naik tangga? Ni tunggu kawan. Dia cakap ni tunggu kawan. Aku cakap budak ni pelik lah. Lepas tu tangga tu tak apa lagi. Bila aku nak naik dom, aku akan cek semua aras supaya budak-budak ni masuk dalam bilik, tak duduk ke aras lah. Sebab tu ketua asrama punya tugas kan. Aku nampak di aras 3 ni aras paling bahaya. Di hujung aras tu ada seorang budak duduk dekat ujung tu. Duduk buat apa tak tahu. Lepas tu dekat ujung building tu ada tangki air besar. Tangki air besar lah. Aku pun tanyalah dia esok, cakap buat apa kat situ? Dia kata duduk sembang dengan kawan. Sembang kawan apa? Dia ada seorang situ. Budak tu lah? Dia cakap ada kawan dekat tangki air. Dia bercakap dengan kawan dekat tangki air tu. Aku macam budak ni dah cerita ke, sebab aku jenis tak percaya sangat benda-benda macam ni. Kadang-kadang benda-benda macam ni dia boleh buat untuk dia macam attention. Dia nak seek attention. So pas je dia masuk, baru je dalam seminggu tak silap, asrama dipenuhi oleh mistik punya ni gangguan. Satu building tu disebabkan dia masuk. Yes, sebab situ ada kemasukan baru. Masa tu kemasukan awal tahun dah masuk, kemasukan baru pertengahan tahun. So bila masuk huru hara mat asrama, aku macam apa dia lah ni, apa dia kita kan takut. Kita orang bincang dengan warden, apa yang terjadi sebenarnya ni, tak tahu kan. Tak apalah, ada satu malam tu, malam prep ramai-ramai. Tapi kita orang decide untuk prep dalam dewan makan semua, sebab takut nak prep dalam bilik dalam bawah-bawah tu. Lepas tu satu masa tu tiba-tiba seorang budak dalam dewan makan tu jerit kuat gila. Aku cakap budak tu atau budak lain? Budak lain jerit lah. Lepas tu aku cakap kenapa? Lepas dia jerit tu, dia jangkit. Dia jangkit. Yang lain pula gelepar. Hak tu pula Dah ramai. Ya, ramai ni. Tak, aku cakap kenapa ni? Lepas tu semua tu jatuh. Hak ni jatuh. Aku dia macam ramai-ramai terus. Dia attack. Lepas tu aku cakap gila ni, apa jadi ni? Lepas tu aku pun suruh kawan aku pergi cari lada hitam. Aku bagi dekat diorang semua, suruh genggam. Yang lupa tu? Bukan, semua dalam tu. Aku tak nak bagi jangkit ke apa kan, sebab orang cakap lada hitam ni macam dia boleh bentengkan diri kita kan. Tak tahulah, itu je lah aku boleh mampu buat kan. Tu aku pasang surah-surah kan, suruh dia genggam gitu ramai-ramai. Lepas tu gitu duduk semua dalam dewan makan tu, bukannya prep, duduk genggam lada hitam tu sebab takut. Lepas tu yang lain tu, yang dah lupa semua yang jerit tu, kita orang ni lah try lah rekamkan dia orang macam mana. Macam suruh baca. Lepas kejadian tu, kita orang decide untuk buang budak tu daripada asrama. Lepas je buang, aman. Tapi kan memang kebanyakan kalau dekat sekolah ataupun asrama college kan, kebanyakan benda cerita-cerita yang seram, benda-benda macam ni dekat dom perempuan. Kenapa? Sebab benda tu suka pada orang yang emosi. Bila orang tu suka nangis, di saat kau nangis tu, lagi syaitan suka sangat dekat kau. Memang macam tu.
Sebab tu orang tua tu cakap jangan terlampau sedih sebab ada benda lain yang akan meninggal. Dia akan duduk dengan budak tu. Dia akan duduk je dekat sebab dia tengah sedih. Tahu. Sebab macam aku cerita aku punya tempat dulu kan dekat asrama. Ni asrama perempuan. Tingkat paling atas sekali, dia macam ada satu lukisan. Tapi lukisan ni dilukis dengan ayat-ayat Quran. Tapi nampak dia lukisan patung. Tapi ayat Quran, kaligrafi. Siapa je lalu dekat areas tu mesti akan kena something. Yes, sampailah ustaz apa semua datang, padam. Padam ada lagi. Padam tu macam mana? Padam yang tulis apa lukisan tu lah. Lukisan tu dekat dinding ke? Yes, dinding. And then padam ada. Lalas dia just ambil loker, tutup benda tu. So sampai sekarang lagi. Maksudnya bila padam dengan cat lah. Dia padam dengan itu aku tak pasti lah. Sebab yang aku tahu dia padam, dia macam dia cat air ke apa, bila kita padam dia still ada. Dia akan terang balik. Dia akan terang balik. Yes. So macam tu lah. So macam kenapa dekat banyak. Kenapa dia tak buang pakai ketuk-ketuk dinding tu je? Bangunan. Dia bangunan. Tak ada lah bangunan ni, sebenarnya boleh je ketuk-ketuk batu tu, lepas tu boleh plaster balik. Tu tak tahu lah. So macam tu. Lagi tak kisah-kisah. Kisah kedua tapi asrama juga. Asrama juga? Asrama juga. Okey. Tahun yang sama sebelum terjadinya yang kes tadi tu. Sebelum aku dilantik menjadi ketua asrama. Geng-geng aku ni memang geng-geng silat. Aku masuk geng-geng diorang sebab aku rapat dengan kelas belakang. Tapi aku kelas depan. Cuma aku geng-geng atlet. So dia letakkan dalam satu bilik. Okey. Lepas tu kawan aku ni memang selalu kena rasuk. Jadi nenek lah, jadi penari lah. Kawan yang tadi lah. Yang tadi yang orang dua orang tu. Okay. Dia selalu kena rasuk. Sebab kadang-kadang sampai kita orang buat tu macam dia kena rasuk, kita orang terus heret pergi surau. Tak nak bagi makan teruk lah. Ada satu hari tu kawan aku ni dia naik bilik masa pukul 7 nak maghrib. Dia turun dia nangis. Cakap, kenapa mu nangis? Tak ada apa. Cakap, jangan buat aku takut. Tak ada apa. Lepas tu dia duduk dia nangis kan. Lepas pada dia dah habis nangis semua tu, kawan dia bagi tahu. Kawan aku jugalah. Tadi dia naik, masuk je bilik, buka pintu bilik tu, dia directly pergi ke loker aku tau. Loker aku dengan loker kawan aku ni ada gap tu di mana dia tingkap tengah-tengah tu. Lepas tu dia cakap dia buka je pintu bilik, dia nampak pocong tengah-tengah loker aku. Dalam lah maksudnya. Dalam bilik. Tengah loker aku yang dekat cermin tu. Ada pocong tengah tu. Dalam katil aku sebelah tu je. Aku dah lah penakut. Semua tak pernah nampak lah. Aku tak pernah nampak. Pernah dikacau? Tak pernah. Ingin tak? Bodoh dah, janganlah bodoh. Aku dah seorang rumah gila. Itu aku nangis. Kenapa ni? So dia cerita kat aku ni. Aku terus nangis. Aku cakap nak balik. Padahal rumah aku dengan sama aku tu minit. Aku cakap nak balik. Tak nak. Lepas tu aku pun aku tak tidur mat kat tempat aku time tu. Aku cakap kenapa dalam banyak-banyak tempat tu juga menampak. Sebab masa tu pukul 7 lebih nak maghrib. Aku lupa nak buka lampu setiap aras. Dan bila membuka pintu bilik tu, dia akan jadi gelap yang sangat gelap sebab kau tak buka lampu aras. So bila membuka je pintu bilik, nampak putih tu tengah-tengah. Faham? So start daripada tu aku sangat-sangat takut. Jadi penakut gila lah. Sebab bila orang cakap benda tu berdekatan dengan aku punya loker, aku pun jadi penakut lah time tu. Aku tak keluar malam seorang-seorang. Jadi takut. Tu pintu tu buka sendiri. Gitu je lah. Time tu nampak pocong tu, adakah budak yang awal tadi memang dah masuk asrama belum? Rasanya dah. Tapi belum ni lah, belum bising, belum kucak-kacir lagi. Belum kucak-kacir lagi. Lepas tu mereka pun masuk dalam surau. Tiba-tiba kawan aku tu dirasuk. Kena rasuk. Selepas tengok pocong? Kawan aku yang tengok pocong tu tak kena rasuk. Yang lain. Yang dalam bilik tu juga. Kena rasuk dalam surau. Sebab kita orang akan maghrib kan, duduk dalam surau kan. Duduk dalam tu, siap panggil ustaz, siap panggil tazah datang berubat. Dia macam kepekatan dia punya kena rasuk tu bukan level-level biasa. Dia macam susah lah nak handle. Aku duduk ujung dinding. Aku takut. Aku memang tak masuk. Aku tengok. Dia kebanyakan benda-benda macam ni. Kenapa perempuan yang kena? Sebab perempuan ni dia lemah sikit kan. Ya, lemah. Dia lemah dekat dalaman. So sebab benda yang lemah, kalau seorang ni lemah, benda tu senang masuk je. Ya, lagi-lagi kalau macam kita tak pandai. Kan budak-budak kan tak pandai jaga diri. Bila period kau punya tu tak simpan elok-elok, tak basuh elok-elok. Sebab benda tu dia memang suka sangat. Benda-benda yang kotor. Lagi-lagi darah kotor semua masuk. Dia memang suka. Bilik air tu memang tempat dia dah. Tempat kesukaan dia. Tapi bila kau tambah lagi benda yang dia suka, dia akan jadi makin orang cakap seram lah. So itu sedikit kisah yang dialami sendiri di sekolah. Kalau apa ada kisah-kisah seram yang sama macam dia ataupun kawan sekolah Arisa, boleh komen kat bawah. Sorry geng.
Dia ni betul-betul buat kerja aku tak tahulah. Time kawan lu tak tahu kan. So komen kat bawah. And ni just perkongsian. Bukan nak seru ke apa. Just nak share dengan hampa sebab hampa minta semua. So harap hampa enjoy dengan konten ni. So lepas ni kalau hampa nak dengar kisah seram daripada siapa, hampa boleh komen juga kat bawah. Jumpa pada next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.